Kita mulakan kuliah kita yang berikutnya di dalam kitab yang agung yang berjudul Syarh Sunnah karangan Imam Al-Barbahari rahimahullah, yang wafat pada tahun 329 Hijrah. Sebuah kitab yang cukup penting dan cukup besar nilainya, mengenangkan dia menggariskan kepada kita prinsip-prinsip serta dasar-dasar yang perlu dijadikan oleh setiap seorang Muslim sebagai pedomannya, ya, di dalam kehidupan dunianya dan apatah lagi di dalam urusan-urusan agamanya. InsyaAllah pada pagi ini kita akan teruskan dalam perkara yang ke-7. Jadi kita boleh lihat perkara yang ke-7 di dalam kitab Syarh Sunnah ini. Cuma saya melihat dalam terjemahan ini, ya, kadang-kadang ada dia punya perkataan-perkataan dia, ya, bahasa yang digunakan tu mungkin saya tengok dia tak berapa orang kata apa, mungkin kerana saya nak faham lah, ya. Maka saya membuatkan saya kadang-kadang terpaksa saya olah balik, ya, olah balik ayat-ayat dia tu, ya. Baik, jadi saya baca ikut apa yang saya dah olah, ya. Siapa yang dapat tulis tu tulis lah, ya, tapi takut tak sempat, ya. Baik, perkara yang ke-7. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, jauhilah perkara-perkara bid'ah walau sekecil mana pun. Ini kerana bid'ah-bid'ah yang kecil lambat laun akan menjadi besar. Demikianlah setiap bid'ah yang berlaku dalam umat ini. Pada mulanya ia kecil dan mirip kebenaran. Itulah tanggapan mereka yang terjerumus ke dalamnya. Lalu akhirnya mereka tidak dapat keluar darinya. Kesudahannya ia dianggap sebagai sebahagian daripada agama yang perlu menjadi pegangan, sedangkan ia menyelisihi jalan yang lurus dan mereka terkeluar daripada Islam. Seterusnya perkara yang ke-8. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, setiap apa yang engkau dengar daripada kalangan orang zamanmu, janganlah engkau terburu-buru menerimanya sehingga engkau bertanya dan memerhatikan apakah hal itu telah dibicarakan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau salah seorang daripada ulama. Sekiranya engkau dapati athar daripada mereka, maka berpeganglah dengannya dengan erat. Janganlah engkau ketepikannya, dan jangan pula engkau memilih yang lain. Niscaya engkau akan jatuh ke dalam api neraka. Perkara yang ke-9. Ketahuilah, tergelincirnya seseorang daripada jalan yang lurus terbahagi kepada dua keadaan. Yakni yang pertama, orang yang tergelincir daripada jalan yang lurus sedangkan dia hanya menginginkan kebaikan, maka kesalahannya tidak boleh diikuti kerana dia akan binasa.
Boleh letak dalam kurungan. Kedua, orang yang menentang kebenaran dan menyelisihi orang-orang bertakwa yang datang sebelumnya, maka dia adalah orang yang sesat, lagi menyesatkan, termasuk dalam syaitan, ya, termasuk di kalangan syaitan yang telah sebati dengan kejahatan. Wajar bagi mereka yang mengetahui tentang kelompok ini untuk memberi peringatan kepada manusia lain supaya berhati-hati terhadap mereka, di samping dijelaskan tentang perihal mereka agar manusia lain tidak binasa dengan terjerumus ke dalam kebid'ahan yang mereka lakukan. Baik, kita lihat perkara yang ketujuh, ke-8 dan ke-9. Saya ingat ucapan-ucapan yang cukup penting dan barangkali cukup berat kita dengar. Dan saya kira agak menduka citakan juga, kerana jarang kita dengar ucapan-ucapan yang cukup hebat, ya, daripada orang-orang pada zaman sekarang, ya. Tapi inilah dia, ucapan-ucapan yang orang kata apa, cukup penting sepatutnya, yang perlu kita faham dan perlu kita amalkan, ya, dengan nasihat-nasihat yang penting ini. Dalam perkara yang ketujuh tadi, ya, di mana Imam Al-Barbahari kata, dia tengok nasihat dia, jauhilah perkara-perkara bid'ah, ya, walaupun kecil, walaupun sekecil mana pun. Kenapa? Kerana lambat laun dia akan jadi besar, ya. Kecil-kecil lama-lama jadi bukit, ya. Mana-mana kebakaran yang berlaku, kecuali dia bermula dengan percikan api yang kecil, yang nampak mudah, ya, tetapi akhirnya apabila dibiarkan, dia terus marak, ya, menyala dan akhirnya membakar dan menghanguskan rumah itu, ya. Begitu juga Imam Al-Barbahari kata, ya, bid'ah ini apabila dia bermula dengan kecil-kecilan, ya, dia niaga kecil-kecil dulu dan dia mirip kebenaran. Tengok dia punya sifat dia apa, dia mula kecil-kecil, dan kecil-kecil ini pula mirip kebenaran. Maksudnya mirip kepada agama, mirip kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi inilah dia nasihat para ulama. Walaupun dia kecil, walaupun dia nampak mudah dan barangkali dia nampak baik, tetapi jangan kita mengambil mudah, kerana jika kita lalai dan leka, ya, tersalah langkah, akhirnya perkara-perkara ini, amalan-amalan ini atau kefahaman-kefahaman ini akhirnya diteruskan, apa orang kata, menapak di dalam diri kita atau di dalam sebuah masyarakat Islam itu. Akhirnya dia akan dianggap kefahaman ini atau amalan ini, akhirnya kalau setelah dia dah menapak, orang biarkan, akhirnya dia menapak dan dianggap sebagai sebahagian daripada agama. Walaupun pada mulanya semua mengakui bahawa ini bukan daripada agama, tetapi kerana mereka mengambil mudah, kerana mengenangkan dia kecil, nampak baik, tapi lama-lama apabila zaman terus berlalu, akhirnya dia dianggap sebagai sebahagian daripada agama. Jangan heran sehingga apabila orang yang cuba nak memperbetulkan keadaan setelah sekian lama ini, mereka ini pula yang dianggap menyalahi kebenaran, ya. Kalau kita lihat semua kumpulan-kumpulan Islam
yang masih lagi dalam Islam, tetapi apa yang pasti mereka terkeluar daripada jalan yang lurus, jalan salaf. Kumpulan-kumpulan Islam ini, dia punya kumpulan-kumpulan besar yang utama, kumpulan Syiah, kumpulan Khawarij, kumpulan Ahli Kalam, dan berbagai bentuk dan juga cabangnya. Bagaimana dia bermula? Ya, kumpulan-kumpulan Sufi, kumpulan-kumpulan tarikat yang sekarang hangat di negara kita. Apa? Tarikat apa? Tarikat, bagi saya tarikat ya hanana ya banana. Ini, Masya Allah, masyarakat menerima amalan-amalan ini dengan penuh apa orang kata, penuh meraikan, dengan lapang dada, dengan kedua tangan mereka terbuka luas, seolah-olah mereka kata, ini kebenaran yang selama ini kita nantikan. Di mana engkau? Ayo kita amalkan ya hanana ya banana. Mana datang semua fikrah-fikrah ini, kumpulan-kumpulan ini, amalan-amalan ini? Bagi saya, kalau kita nak faham amalan berzikir berjamaah ini dengan beralun-alun, berdayu-dayu, dengan menyanyi-nyanyi, ya, mana datang? Jangan terkejut kalau kita lihat, kalau kita amat, kalau kita kaji, dia sudah lama bermula, pada zaman sahabat lagi. Dalam sebuah kisah, dalam sebuah satu riwayat yang dihukum sebagai hasan dan diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam kitab Musnadnya, dia menyebutkan satu kisah yang berlaku kepada seorang sahabat atau dua orang sahabat. Pada suatu hari, ketika mana anak-anak murid Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, mereka berada di luar rumah syekh mereka, guru mereka, Ibnu Mas'ud. Mereka menanti Ibnu Mas'ud keluar kerana mereka ingin mengikut dia pergi ke masjid, dan dengan harapan dapatlah mereka sedikit sebanyak menimba ilmu dalam Ibnu Mas'ud pergi ke masjid tu dan pulang daripadanya. Sedang mereka nanti, tiba datang seorang sahabat yang lain, iaitu Abu Musa Al-Ash'ari, seorang sahabat yang hebat juga. Dia datang bertanya, di mana Abu Abdurrahman? Abu Abdurrahman ni kunyah, gelaran kepada Abdullah bin Mas'ud. Di mana Abu Abdurrahman? Mereka mengatakan dia masih lagi di dalam dan kami sedang menantinya. Dia pun duduk turut menanti Abdullah bin Mas'ud keluar. Apabila Abdullah bin Mas'ud keluar, Abu Musa terus menyapa Ibnu Mas'ud dan mengatakan, sungguh aku tadi, aku melewati masjid dan aku mendapati di dalamnya ada halaqah zikir, di mana setiap satu halaqah itu ada dia punya tekong, ada ketua dia yang memerintahkan ahli halaqahnya berzikir, tahlil, takbir, tahmid sebanyak 100 kali. Maka Abdullah bin Mas'ud mendengar apa yang diucapkan oleh Abu Musa Al-Ash'ari. Dia bertanya, apa yang kau buat? Kita lihat Abu Musa Al-Ash'ari mengatakan, aku telah melihat satu yang aku ingkari, maknanya satu yang aku tak pernah nampak sebelum ni, satu yang tak biasa, satu yang aku ingkari. Tetapi wallahi wa ma ra'aitu illa khaira, tetapi apa yang aku lihat tu kecuali satu yang baik. Lihat, Abu Musa Al-Ash'ari mengatakan begitu, satu yang aku ingkari, tetapi dalam masa yang sama dia satu yang baik, aku nampak macam baik.
Maka Ibnu Mas'ud kata, ayo kita pergi. Mereka pun bergegas pergi ke masjid. Apabila sampai ke masjid, Ibnu Mas'ud meluru masuk ke dalam masjid dan melihat apa yang diceritakan oleh Abu Musa al-Asy'ari memang benar berlaku. Maka dia pun terus menegur apa yang dilakukan oleh ahli-ahli halaqah itu. Dia pun mengatakan, ma hadzal ladzi araakum tasna'un. Apa yang aku lihat kamu ni semua buat? Maka jawablah salah seorang daripada hadirin, daripada ahli-ahli halaqah zikir itu. Mereka mengatakan, ya Abu Abdurrahman, hasa, wahai Abu Abdurrahman, ini batu-batu. Na'uddu bihi at-takbir wat-tahlil wat-tahmid. Kami gunakan batu-batu ini untuk kami berzikir, bertakbir, bertahmid dan bertahlil. Allahu Akbar, Alhamdulillah, La ilaha illallah. Nak kata benda ni tak apalah. Apa jawab Ibnu Mas'ud? Apa jawab para ulama? Orang yang istiqamah, ada ilmu dan istiqamah di atas sunnah Nabi SAW. Bagaimana pendirian mereka? Ini kita kata betapa perlunya kita kepada para ulama, khususnya dalam nak menilai benda-benda baru ni. Apa jawab Ibnu Mas'ud? Tanpa dia berlengah, tanpa dia terhenti, tanpa dia teragak-agak, dia mengatakan, uddu sayyiatikum, hitunglah kamu dosa-dosa kamu yang sedang kamu kumpul. Inni dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'. Kerana aku jamin kebaikan-kebaikan kamu sebelum ini dia akan terjaga dan terpelihara. Maksudnya apa? Apa yang perlu kamu risaukan sekarang adalah dosa-dosa yang sedang kamu tambah. Lalu dia menambah, waihakum ya umat Muhammad, hati-hati kamu atau celaka kamu, wahai umat Muhammad. Ma asra'a halakatkum, betapa cepatnya kamu binasa. Hadhihi sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mutawafirun. Ini sahabat-sahabat Nabi, mereka masih lagi hidup, mereka masih lagi ada di kalangan kamu. Maksudnya kenapa kamu tak tanya? Wa hadhihi thiyabuhu lam tubal, dan ini pakaian Nabi masih lagi elok. Maknanya Nabi baru lagi wafat. Wa aniyatuhu lam tuksar, dan perkakas-perkakas pinggan mangkuk Nabi masih lagi elok, tak pecah lagi, dimakan usia. Ya. Walladhi nafsi biyadihi. Lalu Ibnu Mas'ud menambah, demi yang nyawaku di tangannya, innakum la'ala millatin ahda min millati Muhammad. Kamu ni, keadaan apa yang kamu buat ni, tak lari daripada dua keadaan. Sama ada kamu lebih baik, cara kamu ni lebih baik daripada cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa in au innakum muftatihu bab dhalalah, atau kamu ni tidak lebih daripada membuka pintu kesesatan. Pilihlah antara dua ni. Dua-dua tak baik. Kamu lebih baik daripada Nabi Muhammad, ini sudah satu kekufuran. Atau kamu sekadar tidak lebih daripada membuka pintu kejahatan, dan ini paling tidaknya maksiat. Antara kufur atau maksiat, kalau bukan bid'ah. Apa jawab mereka? Boleh jawab lagi tu. Ini nak kata, ini degil tahap maksima ni. Ya Abu Abdurrahman. Dia orang, bila panggil kunyah ni, bila dia orang kata Abu Abdurrahman, ini dalam bahasa Arab dia ada maksud tu. Itu maksudnya nak bersantun. Mereka hormat, ini Abdullah bin Mas'ud di depan mereka ni, seorang tokoh. Dia orang tak adalah
sedegil-degil, sejahil-jahil pun mereka masih lagi hormat keilmuan, ketokohan, kefakihan Ibn Mas'ud ni. Maka kerana itu dia menggunakan istilah ya Abu Abdurrahman, ya, wahai Abu Abdurrahman, ma aradna illa al-khair, tidaklah kami sekadar inginkan kebaikan. Ini jawapan orang biasa. Ini kan baik, ini kan baik, ini kan baik. Zikir batu, apa salah? Apa salahnya? Kan baik. Zikir kan. Jawab ni hafal jawapan Ibn Mas'ud. Wa kam min muridin lil khair lan yusibahu. Dan betapa ramainya orang-orang yang inginkan kebaikan, mereka tidak dapat mengecapinya. Mereka tak dapat memperolehi kebaikan yang mereka harapkan tu. Mereka niat baik, mereka nak baik, mereka inginkan kebaikan, tetapi akibat kerana mereka tidak ikut cara yang betul, tidak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuatkan mereka gagal dalam usaha, membuatkan mereka sesat di dalam usaha mereka itu, ya. Lalu Rasul dia mengatakan, waqad qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh kami telah mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna qauman yaqra'una al-Quran la yujawizu hanajirahum. Nabi ada sebut kepada kami dulu, akan datang kaum yang membaca Al-Quran tetapi ia tidak melewati kerongkong mereka, tak melewati keluar, tak masuk dalam. Maksudnya baca Al-Quran kat mulut, tidak terserlah pada amalan. Mereka tidak beramal dengan apa yang mereka baca, bacaan Al-Quran tu. Dan Al-Quran itu tak masuk ke dalam pun, tak menusuk jiwa mereka, tidak memberi manfaat, tidak menambah ketakwaan mereka, tidak menghampirkan diri mereka kepada Allah. Sedangkan mereka inginkan begitu dengan bacaan Al-Quran mereka tu. Mereka ingin menambah amal ibadah, mereka ingin hampir kepada Allah, mereka ingin disayangi oleh Allah. Bahkan mereka kata kami malam 1000 sayang Nabi SAW. Mereka sayang kepada Nabi, mereka ingin menzahirkan kesayangan mereka kepada Nabi. Tapi apa yang lebih penting, adakah Allah dan adakah Rasulullah sayang kepada apa yang mereka lakukan? Maka Ibnu Mas'ud kata, Rasulullah ada sebut orang yang baca Al-Quran tapi ia tidak melewati kerongkong mereka. Lalu apa dia kata? Dan Nabi bersabda, yamruquna minad dini kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Mereka terkeluar daripada agama, maksudnya tergelincir, tersesat daripada agama, seperti mana panah keluar, terlepas daripada busurnya ataupun daripada sasarannya tu. Terkeluar daripada busur, sup, kan panah dikeluarkan, atau daripada sasaran dia, kalau terkena sasaran tu, sup, dia keluar daripada sebelah, satu belah keluar belah yang satu lagi, ya. Nak mengatakan bahawa apa yang niat kamu mungkin baik, apa yang kamu buat ni mungkin nampak baik, tetapi ternyata kalau dikembalikan, kalau diselidik dengan agama itu, ternyata bahawa dia sama sekali tidak baik. Kenapa? Kerana dia menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa yang pasti di dalam kita beribadah, seperti mana yang ditekankan oleh para ulama, ia perlu menepati 2 syarat. Bukan hanya 1 syarat. Bukan hanya perlu ikhlas kepada Allah semata-mata, bukan dengan hanya mengharapkan kebaikan semata-mata, bukan kerana atas dasar cinta kepada Allah atau cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang didakwa oleh mereka ini. Itu hanya itu syarat satu je. Yang kedua lagi penting juga, iaitu perlu ittiba', perlu ikut, perlu patuh kepada cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kerana itu, kalau kita lihat dalam perkara-perkara bid'ah ni, kita lihat seperti mana yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari.
Dia bila dia bermula tu, dia bermula kecil. Apa artinya kecil ni? Boleh kita faham apa yang nak cuba disampaikan oleh Imam Barbahari ni. Maksud dia kecil tu dan nampak baik. Maksud nampak baik tu maknanya kembali kepada, merujuk kepada dua jenis bid'ah tu. Bukan bid'ah sayyi'ah, bid'ah hasanah, bukan. Dua kategori bid'ah ataupun dua jenis. Satu bid'ah hakiki. Bid'ah hakiki. Bid'ah pure bid'ah, 100% bid'ah. Apa artinya 100%? Maknanya tak ada asal usul dalam agama. Contoh apa? Sembah Allah dengan menghadap pokok, menghadap berhala. Ini pure bid'ah. Bahkan bukan bid'ah lagi, syirik. Kan? Kerana caranya tak ada asal usul. Sembah berhala, sembah pokok. Apa benda ni? Ini pure bid'ah. Tetapi jangan terkejut, kebanyakan bid'ah-bid'ah ni sepanjang zaman, sepanjang ratus-ratus tahun daripada dulu sehinggalah ke hari ni, yang kita lihat hari ni, adakah ia termasuk dalam kategori yang pertama ni, pure bid'ah? Tidak. Dia termasuk dalam kategori yang kedua, jenis yang kedua, bid'ah idhafiyah, bid'ah tambahan. Bid'ah tu dah tambahan dah, tetapi dia tambahan. Tambahan macam mana? Tambahan atas agama tu. Maknanya cara tu ada asal usulnya dalam agama, tetapi ia tidak juga menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pada asal ibadah tu ada dasarnya dalam agama, tetapi mengenangkan dia tidak menepati agama itu keseluruhannya. Sedangkan ini perlu. Ini syarat. Kita nak ikut agama pun tak boleh sikit-sikit. Seperti mana kita nak masuk Islam, tak boleh masuk sikit-sikit. Kita nak beramal dengan ibadah, tak boleh ikut sikit-sikit. Dia kena ikut keseluruhannya. Kerana jika tidak, kita akan jatuh dalam bid'ah idhafiyah, bid'ah tambahan. Dia tambahan tu, dia menyelisih sunnah. Seperti mana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Bid'ah idhafi ni kita nak perincikan lagi supaya kita jelas. Dia tidak akan lari daripada enam kita kata apa? Enam bentuk tambahan. 6 bentuk penyelewengan atau kesalahan tu. Boleh jadi salah satu daripada 6 ni, boleh jadi 2, boleh jadi ke 6-6-nya. Ini paling parah lah. Tapi kalau salah satu je, dia dah jadi termasuk dalam bid'ah idhafi. Yang pertama kita kata dari segi caranya. Dan ini yang paling biasa kita nampak. Cara salah. Asal ibadah tu ada dalam agama. Contoh baca Al-Quran. Baca Al-Quran dituntut. Satu yang sangat dituntut. Solat tiang agama. Tak ada lebih penting daripada tu. Berzikir sangat dituntut. Ini semua dituntut dalam agama. Ini ada asal usulnya dalam agama. Ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Ditekankan oleh para ulama. Berzikir. Tetapi cara ia dilakukan itu masalah. Ia tidak menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, caranya sepatutnya buat bersendirian, tapi mereka buat berjemaah. Caranya mungkin secara perlahan, tapi mereka kuat-kuat. Takbir, Allahu akbar. Contoh, la ilaha illallah. Cara patutnya buat perlahan-lahan. Jangan lengguk-lengguk. Yang awak buat macam ni, buat macam ni apa hal? Pusing-pusing lagi parah. Apa san? Cara salah. Atau yang kedua, jenisnya. Jenis. Ini kita bagi contoh lah. Contoh. Ini semua contoh. Syarak kata, kalau ini contoh, tak ada. Ini saya bagi contoh yang ekstrim supaya kita faham. Yang contoh yang tak ada khilaf. Kalau bagi khilaf nanti dia pening. Jenis. Sunnahnya bila kita nak akikah, kita kena sembelih kambing. Datang dia kata, aku nak lagi baik, aku sembelih ke lembu. Boleh?
Atau alamak tak ada duit lah, saya sembelih ayam je lah. Boleh dia nak akikah dengan ayam, dengan lembu. Salah. Siapa yang buat, dia jadi bid'ah. Ya, bid'ah dari segi jenisnya, kerana isyarat dah tetapkan jenisnya, iaitu kambing saja. Contoh, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, jumlahnya. Dari segi jumlahnya, dia melakukan bid'ah dalam ibadah yang ada asal usulnya. Dia menyelisih sunnah dari segi jumlahnya. Contoh, tahiyat masjid. Saya bagi contoh yang ekstrim, yang mungkin tak pernah berlaku. Ya, tahiyat masjid 2 rakaat. Tapi apa salahnya kita tambahlah 2 rakaat lagi, 4 rakaat. 2 better than 4. 4 better than 2. Kan? Dari segi jumlahnya, syarak tetapkan 2, dia buat 4. Contoh, ya. Itu yang ketiga dari segi masanya. Yang keempat dari segi masanya, ya. Atau dari segi jumlah tadi tu, dia menetapkan angka-angka yang tertentu. Syarak mungkin jadi dah tetapkan angkanya, atau boleh jadi syarak tak tetapkan angkanya. Dalam dah ditetapkan angka tu, dibuat tambah, dikurang. Atau yang tidak ditetapkan angkanya, dia pula menetapkan angkanya. Seperti mana golongan ahli halaqah tadi tu, dalam kisah Ibn Mas'ud. Si tekong tu kata apa? Tahlil 100 kali, tahmid 100 kali, takbir 100 kali. Mana datang 100 kali ni? Ataupun seperti mana yang diamalkan. Kalau siapa nak tahu kenapa kadang-kadang ada jenis seorang yang tasbih dia, biji tasbih dia banyak. Dan kenapa diwujudkan tasbih tu, biji-biji tasbih ni, tasbih, kenapa banyak? Biji tasbih tu satu hal, kan? Itu menyelisih sunnah dari segi apa? Cara sepatutnya dengan jari. Tapi kenapa mereka sampai membawa biji tasbih, biji-biji tu banyak-banyak tu? Dia kadang-kadang biasa yang kita tengok biji-biji tu berapa jumlah dia? 199 ke? Itu tak main lah. Ada lagi hebat, lagi besar, lagi banyak, sampai beratus-ratus. Ya. Sebab dia dah tetapkan angka tu, kena tasbih 700 kali, 1000 kali. Itu yang kena pakai biji tasbih. Awak nak ikut jari tangan, jari kaki pun tak cukup. Kalau dah sampai kata, oh kena tasbih 1000 kali, 1000 kali, 1000, baru engkau akan sampai makam makrifat. Nampak? Jumlah tu, dia menetapkan jumlah. Sedangkan syariat ada yang ditetapkan, seperti zikir lepas salat, tasbih, tahmid, takbir 33 kali, 33 kali, 33 kali, dan diakhiri dengan tahlil la ilaha illallah sekali, digenapkan 100 kali. Ini adalah ditetapkan 33 kali. Atau seperti mana dalam hadis Nabi kata, sungguh aku beristighfar dalam sehari tak kurang berapa kali? Ada 100, ada 70. Ya, ini adalah ditetapkan. Tapi yang lebih, ini benda istighfar, tapi ini sampai benda-benda lain. Tahlil pun nak 100, 200, 300. Mana datang angka-angka ni? Ini masalah, ya. Cara, jenis, jumlah, masa ni pun kena tepat, kena ikut sunnah. Siapa yang nak elak kesesakan di Padang Arafah, kau janganlah pergi ke 9 hari bulan. Yang kau ni cerdiklah sikit, pergilah 10 hari bulan Zulhijjah, confirm kosong. Betul? Ya. Boleh pula dihujah, jangan kamu mencampakkan diri kamu dalam kebinasaan. Ini ayat Quran. Tidak menepati dari segi masanya, ya. Atau sebab. Yang kelima, dari segi sebabnya. Sebab syarak menetapkan ibadah untuk sebab-sebab yang tertentu. Contoh tahiyat masjid tadi, ya, maka dia membuat tambahan dari segi sebab. Maka dia kata kalau masuk office pun buat tahiyatul office, tahiyatul rumah. Boleh jadi. Dari segi sebab tu salah, ya. Dan yang keenam, yang terakhir, dari segi tempatnya. Tahiyatul masjid di masjid, tetapi dia nak buat awal dan buat kat rumah. Tahiyatul masjid buat kat rumah kerana sebab-sebab yang tertentu. Boleh? Ya, jawapannya tidak boleh, ya. Maka
dalam poin yang ke-8 tadi, ini juga satu apa orang kata, nasihat yang cukup bernilai, ya, yang boleh ditulis, sepatutnya ditulis dengan benang emas, dengan dakwat emas, ya. Setiap kali anda mendengar sesuatu pada zamanmu, janganlah engkau tergesa-gesa, ya, menerimanya, apatah lagi beramal dengannya. Sebaliknya anda perlu bertanya dan perhati, adakah ia telah dibicarakan oleh sahabat Nabi atau para ulama. Sekiranya ada, maka peganglah ia dengan erat-erat, ya, dan jangan sekali-kali engkau pilih selain daripada itu, ya, kerana jika tidak, engkau akan sesat dan boleh jadi terjerumus ke dalam api neraka, ya. Nak mengatakan ini pedoman kita, ini kaedah kita dalam apa juga. Kadang-kadang kerana benda-benda baru dalam agama ni, dia tetap tak? Dia terhad tak? Jawapannya tidak. Dia bermacam-macam. Buktinya ini adalah semua firqah-firqah sesat ni. Kaum sufi satu macam ke? Tak, bermacam-macam sufi. Bermacam-macam. Daripada sufi tu jadi tarikat. Tarikat maknanya aliran. Macam-macam aliran. Apa tarikat? Yang membezakan tarikat dengan tarikat yang lain apa? Syekhnya. Apa lagi? Diorang membezakan antara satu tarikat, nak mengatakan tarikat aku lagi bagus daripada tarikat engkau, dengan apa? Cara zikirnya. Setiap tarikat ada zikir dia, yang mana dia kena amal dengan apa yang diajar oleh syekh dia je. Subhanallah. Dan apa yang diajar itu adakah daripada sunnah Nabi? Jauh sekali. Tak, lagi direka lagi bagus. Itu kadang-kadang kita nampak, minta maaf lah, kadang-kadang sekarang ni orang-orang agama, duka citanya, kadang-kadang tak dapat lari dapat buat kesimpulan. Mereka ni kadang-kadang dalam masyarakat tidak lebih daripada seolah-olah tukang baca doa je. Orang agama sekarang tukang baca doa je. Maka di kalangan mereka ni, dia punya kerja pun satu, baca doa je. Tapi itulah sifat manusia, kadang-kadang dia nak tunjuk hebat juga. Tapi nak tunjuk hebat macam mana? Baca doa je. Jadi dia terpaksa buat inovasi. Lagi hebat doa, lagi panjang, lagi bagus. Lain kali dia boleh datang lagi. Tapi jangan lama-lama, nanti orang tak nak pula. Ini masalah. Jadi akhirnya, ya, benda-benda ni, doa-doa ni dia buat tambahan, dia buat dengan macam-macam, dia buat tambahan, ya. Kalau orang yang tak tahu baca doa tu, suruh baca doa, dia baca doa makan je, ya. Pun kita kata itu tak sabit juga, ya. Jadi ini semua benda-benda yang baru ni, yang bermacam-macam ni, yang tak terhitung. Maka akhirnya kita kata, apa prinsip kita? Apa satu kaedah yang boleh kita pegang dan kita jadikan sebagai pedoman kita? Kerana di mana jika tidak, kalau tak dapat nak bertanya dengan orang pun, kalau nak sentiasa ada ulama di sisi kita, damping kita 24 jam, itu satu mustahil. Tapi paling tidak, apa yang boleh kita jadikan sebagai prinsip? Ini kita kata yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari. Apabila kita mendengar sesuatu, ada orang bagi tahu kita sesuatu, ada orang nak ajar kepada kita sesuatu, bahkan apa yang saya di depan ni ajar kepada tuan-tuan dan puan-puan, jadikan ini sebagai prinsip. Jangan kita terima bulat-bulat, ngangai apa yang kau ajar. Anggaplah aku seperti mayat yang tak bergerak. Dia digerakkan ke mana-mana seperti tukang basuh. Mayat itu menggerakkan dia. Ini falsafah, prinsip orang sufi. Anak murid jangan tanya. Kau tanya aku, kau kurang ajar ya? Keluar. Ini prinsip orang sufi. Murid tak boleh tanya. Siapa yang tanya dianggap derhaka. Boleh dia pecat tu, keluar. Tapi kita kata ini semua menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyalahi syariat Islam, di mana setiap sesuatu yang datang kepada dia, kita kena tanya. Kita kena tengok adakah dia menepati Al-Quran atau sunnah, ya.
Tetapi dalam Imam Al-Barbahari diperincikan lagi. Adakah dia menepati sunnah, dan adakah dia menepati apa yang dia lakukan oleh para generasi salafus salih. Kadang-kadang bila kita kata Al-Quran dan Sunnah, kadang-kadang ada perselisihan juga. Semua mendakwa Al-Quran Sunnah. Syiah pun dakwa Al-Quran Sunnah. Sufi goyang-goyang, joget-joget pun Quran Sunnah. Kita nak kata, perincikan lagi, mengikut apa yang dilakukan oleh salafus salih. Adakah ini dilakukan oleh salafus salih? Adakah ini diamalkan oleh salafus salih? Doa-doa ni, mana datang doa-doa ni? Ya. Adakah diajar, adakah diamalkan oleh salafus salih? Kita kata kita ikut Imam Syafi'i, kita akui Imam Syafi'i tokoh yang besar. Kita tanya, adakah ini dilakukan oleh Imam Syafi'i? Mati nak jawab, kan? Kerana akhirnya ini semua dakwaan belaka. Ya. Jadi ini prinsip kita. Datang sesuatu, apa juga, perayaan, majlis, amalan, apa juga bentuk, soalan kita yang pertama, ini dilakukan oleh salafus salih atau tidak? Baik, soalan tambahan lah. Kalau kita tak tahu satu amalan itu, satu doa tu, kita tak tahu ini salaf buat ke tak buat, kita tak tahu. Apa seterusnya? Tanya orang tahu. Alhamdulillah. Kalau ada orang tempat nak tanya. Kalau tak ada tempat nak bertanya, ketika itu kita dalam majlis ni, tiba-tiba Tok Syekh tu kata, okey, ayuh kita buat sekian-sekian. Kita pun pinga-pinga, ni salaf buat ke tak buat? Kita tak tahu. Alamak, tolong, tak ada orang nak tolong. Nak buat macam mana? Barakallahu fikum. Ini prinsip, jangan buat. Prinsip, jangan buat. Bukan terbalik, tak apa, kita buat dulu nanti kita tanya. Bukan, itu salah. Prinsipnya jangan buat. InsyaAllah, percayalah. Ini kaedah, ini kena ingat. Percayalah, kalau sekiranya apa yang dilakukan ketika itu ternyata kemudian menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, percayalah, kita tidak akan menanggung apa juga dosa atas perbuatan kita tak buat. Kerana setiap seorang itu akan dihitung mengikut keadaan dan situasi dia. Allah sama sekali tidak akan mengazab seseorang itu kerana sesuatu yang dia tidak lakukan kerana tak tahu. Wa ma kunna mu'adzabin hatta nab'atha rasula. Dan tidaklah kami akan menyeksa kaum atau mana-mana manusia kecuali kami utuskan kepadanya para rasul. Dakwah disampaikan kepada mereka, hujah ditegakkan ke atas mereka. Kalau hujah dah tegakkan ke atas kita, lepas tu kita tak ikut juga, di situ kita akan dianggap bersalah. Selagi mana hujah tak sampai kepada kita, macam mana pula kita akan dianggap salah? Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengurus hambanya dengan sebegitu rupa. Ya, hanya kalau hujah ditegakkan baru seorang itu akan dianggap berdosa. Baik, satu lagi poin yang dalam perkara yang ke-9 tadi, ya, di mana Imam Al-Barbahari mengatakan bahawa orang yang menyelisihi jalan kebenaran itu ada dua keadaan, dua kategori. Orang yang tergelincir daripada jalan yang lurus sedangkan dia inginkan kebaikan. Ini kita kata tadi, niat dia baik, tetapi dia tergelincir, dia tersesat arah. Ya. Apa kata Al-Barbahari? Niat dia mungkin baik, tetapi mengenangkan dia telah tergelincir, dia tersesat, dia telah menyelisih sunnah Nabi, kesalahannya itu tidak boleh diikuti. Ya. Kerana orang itu silat hari bulan dia akan binasa. Ya. Kalau tak kena, kalau dia tidak bertaubat, salah langkah, dia akan binasa. Maka oleh itu, masakan kita boleh ikut dengan orang yang akan binasa. Ya, itu keadaan yang pertama. Orang yang sesat tetapi niat dia baik. Tapi orang yang kedua, orang yang menentang kebenaran,
dan menyelisih orang-orang yang bertakwa sebelumnya, yakni menyelisih salafus salih, ya, orang ini tentu saja lebih dahsyat, lebih berat daripada orang yang pertama, ya. Kerana kata Imam Al-Barbahari, dia adalah orang yang sesat lagi menyesatkan, ya, termasuk di kalangan syaitan yang sebati dengan kejahatan. Kenapa dikatakan syaitan? Kerana syaitan itu sifat dia. Syaitan seperti mana Iblis. Iblis tahu yang hak, kan? Iblis ketika mana diperintah untuk sujud kepada Adam AS, diperintah oleh Allah SWT. Dia tahu perintah itu, tetapi dia enggan juga, ya. Kerana apa? Kerana dia nak ikut, dia tak nak tunduk, ya. Jadi dia menentang perintah itu, dia menentang kebenaran itu. Ini kategori orang yang kedua. Maka akhirnya kita kata, dalam kedua-dua keadaan ini, mereka ini, kedua-dua kategori orang macam ni tak boleh diikut. Kerana apa yang pasti, kedua-duanya telah menyelisihi kebenaran, ya. Telah menentang, kalau orang yang kedua tadi, dia telah menentang kebenaran, ya. Maka menjadi kewajipan ke atas setiap seorang Muslim, apabila berdepan dengan kedua-dua orang ini, mereka ini perlu dinasihati, perlu dikembalikan ke pangkal jalan. Khususnya orang yang pertama ni, kerana niat dia baik, ya. Berbeza dengan orang kedua ni, dia dah menentang, maknanya hujah dah ditegakkan ke atasnya, ya. Tetapi tidak menghalang untuk kita terus nasihat dia, ya. Kerana agama itu nasihat. Termasuklah ke atas kedua orang ni, orang yang inginkan kebaikan tapi sesat, atau orang yang memang menentang kebenaran, ya. Ini mereka ini juga perlu dinasihati, ya, sedaya upaya untuk dikembalikan ke pangkal jalan. Adapun orang yang menentang, mereka yang ingin menasihati kedua-dua golongan ini, mereka ini juga telah menyelisihi kebenaran. Ada juga bila kita nak nasihat dua kategori ni, dua golongan ni, ada juga jenis orang, kategori ketiga pula, yang kata, jangan kau buat macam tu, ini bukan masanya. Barangkali engkau akan memecah belahkan umat. Ini biasa alasan kita dengar, kan? Kita hendaklah menjaga perpaduan kita, jangan kita bincang-bincang benda-benda khilafiyat, benda-benda khilaf. Ini biasa kita dengar. Mereka ini juga telah menyelisihi kebenaran. Mereka ini juga telah menyelisihi sunnah Nabi SAW. Bahkan perintah Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru. Barang siapa yang melihat satu kemungkaran, maka hendaklah dia menukarnya. Rasulullah tak kata berhenti dulu, tengok, buat amat, buat kajian, tunggu 3 hari 3 malam, kalau bukan setahun 2 tahun, akhirnya tidur terus, tak payah buat apa-apa. Rasulullah kata, maka hendaklah dia menukar kemungkaran itu dengan lidahnya, kalau tak mampu dengan tangannya, kalau tak mampu dengan lidah, paling tidak dengan hati. Dan itu selemah-lemah iman. Maka adakah engkau nak menggolongkan aku di kalangan mereka yang paling lemah iman? Kalau engkau lemah iman, kau nak ingkar dengan hati je, itu pilihan kau. Tetapi yang kau sehingga nak paksa orang lain pun jadi macam kau, lemah iman juga, itu satu yang tak patutlah. Kalau kau tak mampu, itu urusan kau. Tapi sehingga kau nak melarang orang lain daripada mencegah kemungkaran, daripada nak nasihat-menasihat, ini jelas satu kezaliman. Sedangkan agama itu ad-dinun nasihah. Rasulullah kata, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat, agama itu nasihat, agama itu nasihat. Jadi kita kena ingat, ya, prinsip-prinsip ni. Nasihat menasihati, tegur menegur, saling memperbetulkan, saling melengkapkan, ya. Ini semua menjadi, ya, akhlak seorang Muslim, ya. Baik, kalau ada sebarang pertanyaan sebelum kita mengakhiri kuliah kita. Bagaimana dengan amalan membaca zikir secara berjemaah selepas sembahyang fardu yang biasa amalan itu? Adakah ia amalan salafus saleh?
Adakah ia amalan salafus salih? Itu dia dah tahu dah kaedah tu. Barakallahu fiik, ya. Jawapannya tidak. Jawapannya tidak. Nabi SAW, ya, mahupun para sahabat, apatah lagi generasi salafus salih, ya, mereka tidak pernah berzikir secara berjemaah. Jauh sekali daripada berdoa secara berjemaah selepas salat. Tidak pernah sebut. Ada yang cuba berhujah dengan sebuah hadis di mana disebutkan bahawa Nabi sesudah salat, sesudah salam, baginda menjaharkan, menguatkan zikirnya, ya, dan para sahabat pun turut menjaharkan maknanya mengeraskan, menguatkan suara mereka ketika berzikir. Kita katakan kepada mereka ini keliru atau salah faham, kerana hendaklah dikembalikan kepada lafaz hadis tu. Dijaharkan zikir, ya. Jahar zikir dengan zikir berjemaah lain. Menjaharkan zikir satu hal, tetapi berzikir secara berjemaah ini satu hal. Yang kita dah bincang sekarang berzikir secara berjemaah. Apa artinya berjemaah? Dikuatkan suara dengan satu suara, satu nada, sama, serentak. Ini yang kita maksudkan. Tambahan daripada itu, para ulama menjelaskan tentang Rasulullah berzikir secara berjemaah itu pada awalnya, kerana akhirnya seperti mana dalam nas-nas yang lain menunjukkan bahawa kita dituntut supaya memperlahankan suara. Adapun perbuatan Rasulullah mengangkat suaranya ketika berzikir dengan para sahabat pun sama, itu ketika mana Rasulullah ingin mengajar kepada mereka. Kerana jelas kalau Rasulullah hanya memperlahankan suaranya, masakan para sahabat dapat mempelajari, ya, zikir-zikir itu. Maka ini dalam proses mengajar. Tapi itulah dia, proses mengajar ni sampai bila? Sekali, dua kali, tiga kali, sudahlah. Tapi kalau hari-hari, tahun-tahun, daripada kecil sampai besar, ini murid jenis apa tak belajar ni, ya. Tambah pula secara berjemaah, ya. Maka akhirnya kita kata alasan mereka ni, kita nak mengajar orang yang tak tahu, ini bukan caranya. Cara itu sudah menyelesai sunnah Nabi SAW. Nak ajar, buat kelas, ajar dia macam mana nak zikir, habis cerita. Tapi kalau hari-hari, ya, berzikir suara serentak, lepas tu nak berdoa secara berjemaah. Kadang-kadang ada juga alasan, kata kerana ada kalangan jemaah yang tak tahu nak berdoa. Subhanallah, ajarlah jemaah ni nak berdoa. Sedangkan doa ini beraspek yang paling penting, hubungan kita dengan Allah. Tapi sampai bila kita nak upah orang doa, upah orang doa. Lepas ni upah orang solat untuk kita, puasa untuk kita. Kan parah, kan? Ada soalan lain? Jadi Ustaz, adakah zikir berjemaah di masjid itu perlu bangun dan meninggalkan jemaah selepas salam? Dia gini, apa yang pasti bergantung kepada situasi dan keadaan, ya. Ketika mana lepas salam, ya, diamalkan oleh masyarakat, zikir secara berjemaah, berdoa secara berjemaah. Yang mana sedikit sebanyak dia sebenarnya mengganggu jemaah yang lain. Kita lihat bagaimana kesalahan mereka, ya. Jadi kesalahan yang lain pula, makmum yang masbuk, yang ada tertinggal serakat 1, 2 atau lebih, mereka ni akan bangkit untuk nak tambah salat mereka, akan terganggu salat mereka. Kita lihat bagaimana mereka akan menanggung semua ini, mengganggu orang lain nak salat, mengganggu orang yang nak zikir secara bersendirian. Apa alasan, apa jawapan mereka nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Akhirnya mereka tidak ada jawapan. Jadi di sini kita kata bergantung kepada situasi dan keadaan. Kita ada pilihan. Yang mana apa yang pasti kita tak wajib selepas salam untuk kita duduk. Kita ada pilihan untuk siapa nak keluar. Tapi itulah kita nak ingatkan, ya, jangan lupa juga, takut kita lari daripada satu kesalahan, kita jatuh dalam kesalahan yang lain pula. Akhirnya kita zikir kita sendiri pun tidak. Ini
tak patut juga bagi seorang Muslim. Maka akhirnya kalau dapat dihimpunkan antara kedua-dua yang patut, jangan bersama-sama dengan mereka dalam masa yang sama juga jangan tinggalkan sunnah berzikir itu. Maka akhirnya kita berzikir sendiri-sendiri, ya, lakukan mana yang boleh, mana sunnah. Lepas tu nak angkat kaki, ya. Adapun kita segan, nanti orang kata apa, saya bangun, nanti orang kata saya ni apa, teroris ke, Wahabi ke, itu tepuk dada tanya iman masing-masing lah, ya, tak boleh nak kata apa, ya. Tapi apa yang pasti, jangan turut serta berzikir bersama-sama kerana ini menyalahi sunnah Nabi SAW. Jangan sekali-kali kita ada timbul sangkaan dalam hati kita, tak apa, insya-Allah Allah terima kot. Dalam ibadah ni tak boleh kot. Ya, kita kena yakin paling tidak sangkaan yang kuat. Ya. Tapi dalam hal-hal yang seperti ini menyalahi sunnah, masakan dia akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Insya-Allah kalau tanya lain. Di sini ada pertanyaan kuliah yang sebelum ni. Saya dah berjanji nak jawab dalam kuliah yang berikutnya, iaitu hari inilah. Ia berkenaan tentang sisa minuman haiwan yang bertaring, ya. Sisa minuman haiwan yang bertaring, adakah dia akan membuatkan sisa minuman itu bertukar jadi najis? Ya. Kita katakan kaedahnya adalah seperti mana dalam hal najis itu sendiri, ya. Najis apa juga kalau jatuh ke dalam sisa minuman, ya, adakah dia akan membuatkan sisa minuman itu, ya, jadi najis ataupun tidak, ya. Selama mana tidak bertukar salah satu daripada tiga sifatnya, ya, bau, rasa dan warnanya, maka dia akan kekal suci, ya. Tetapi dalam masa yang sama juga kita kena ingat juga, kalau sekiranya bekas minuman itu adalah kecil, ya, maka tentu saja kebarangkalian besar bahawa salah satu daripada tiga sifat ini akan bertukar. Seperti mana dalam hadis, ya, anjing, ya, air liur anjing tadi tu, di mana Rasulullah kata sekiranya anjing itu menjilat minum daripada bekas minuman air kamu itu, maka bekas air minuman itu perlu dibuang tanpa dilihat sama ada salah satu daripada tiga sifatnya berubah atau tidak. Ia kembali kepada apa? Kerana kebarangkalian besar bahawa air itu akan berubah adalah sangat besar. Maka kerana itu syarak memerintahkan supaya kita membuang air itu. Adapun kalau sekiranya anjing menjilat air sungai ataupun laut, adakah kita akan menghukum bahawa air sungai itu jadi najis, laut itu jadi najis? Sama sekali tidak, kerana tidak berubah salah satu daripada tiga sifat itu, ya. Jadi itu kaedahnya. Soalan yang kedua, jika sekiranya saya tinggal di Selangor dan apabila saya balik ke kampung, ya, kampung orang tua, adakah ketika saya di kampung saya boleh qasar atau tidak, ya, sedangkan saya tidak lagi tinggal di kampung saya? Jadi bolehlah kita, soalan ini berkait dengan kita semua. Kita tinggal kat Selangor atau Kuala Lumpur lah. Bila kita keluar daerah, kita balik ke kampung misalnya, ketika balik ke kampung tu boleh tak kita qasar lagi? Atau persoalannya, adakah kita masih lagi musafir, ya? Dia kembali kepada asas musafir itu. Adakah kita masih lagi menetap di kampung? Ya, maknanya kadang-kadang ada orang tinggal kat kampung dan tinggal di bandar, ya. Kalau kita tinggal di kedua-dua tempat ni, maknanya 3 hari sini, 4 hari sini, 4 hari sini, 3 hari, contoh, maknanya kita bermukim di kedua-dua tempat itu. Dalam perjalanan tu kita musafir. Tapi bila sampai ke destinasi, sama ada kampung atau bandar tempat kita tinggal tu, kita jadi mukim. Kita bermukim di 2 tempat atau lebih, ya. Tetapi kalau kita tidak lagi tinggal di kampung, kita dah lama berhijrah, tapi daripada kampung Islam ke bandar Islam jugalah, ya, kita tidak lagi dianggap mukim di kampung kita. Itu mungkin jadi tempat kita lahir, boleh jadi itu tempat orang tua kita tinggal,
tetapi kita tidak lagi bermukim di situ, maka tidak ada halangan untuk, bahkan wajib untuk kita terus mengkasarkan salat kita walaupun ketika kita di kampung. Kenapa? Itu kaedahnya. Kita kena jawab soalan, kita musafir ke mukim. Kalau siapa kata dia tak tinggal kat kampung, tapi bila dia balik kampung orang tua dia jadi mukim. Engkau mukim tapi tak tinggal sini, macam mana? Itu kontradiksi. Ya, jadi kita kena faham istilah mukim dengan musafir itu. Maka akhirnya kalau kita tidak lagi tinggal di kampung, maknanya kita musafir ketika kita balik kampung tu. Ya. Beberapa hari itu juga saya Kembali. Ini masalah hari ini kita dah tahu dah ada perselisihan mazhab. Ada yang kata 3 hari, 4 hari, ada yang sampai 15 hari, ada yang 18 hari, ya. Ada yang kata 3 hari, 3 malam dan seumpamanya. Tapi akhirnya kembali kepada prinsip kita, salafus salih. Salafus salih buat macam ni, ya. Dan penghulu salafus salih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka buat macam ni. Ya, akhirnya kita mendapati bahawa mereka tidak menetapkan hari-hari tertentu. Ya, bahkan Rasulullah dalam pembukaan kota Mekah ataupun dalam haji wada, ya, pada tahun ke-8 Hijrah, Rasulullah apabila pergi ke Mekah, itu balik kampung juga tu. Siapa yang tanya kampung tadi? Rasulullah balik kampung. Adakah Rasulullah tamam salat sempurna di Mekah? Jawapannya tidak. Bahkan akhirnya Rasulullah sepanjang 18 hari berada di Mekah, Rasulullah terus qasar. Ya. Ini menyalahi pendapat mazhab yang kata 3 hari, 4 hari seperti dalam mazhab Syafi'i. Ya. Maka akhirnya mana datang penetapan hari-hari ini? Tidak ada asasnya. Maka akhirnya caranya adalah kembali kepada persoalan asal. Bila kita pergi ke satu tempat, kita musafir ke mukim. Kadang-kadang orang pun tak tahu juga apa arti musafir, apa arti mukim. Kita ini masalahnya. Musafir maknanya orang yang tidak ada niat untuk nak menetap di satu tempat. Niat dia apa? Kalau selesai urusan dia akan angkat kaki. Ya. Boleh jadi 3 hari, boleh jadi 4 hari, boleh jadi seminggu, boleh jadi bulan, boleh jadi bertahun-tahun. Seperti mana yang berlaku kepada para sahabat yang ingin membuka kota-kota di Azerbaijan. Tetapi mereka terhalang dengan salji selama 6 bulan. Mereka mengkasarkan salat mereka. Tapi kerana itu niat mereka tu, apabila selesai urusan jihad ni, mereka akan balik ke Madinah. Ya. Jadi itu niat tu, kembali kepada niat. Awak dah nak duduk kat sini ke? Tak, aku selesai urusan aku nak balik. Ya. Nak balik, tak nak duduk sini. Duduk sini untuk urusan ni sahaja. Itu dia, kaedah dia. Nak selesaikan urusan je. Ya. Baik, Ustaz, ya. dalam perjalanan balik pada musafir tu, bila sampai ke mukim tu, boleh kasar tak? Masuk je kawasan tempat tinggal, bukan masuk rumah. Masuk je kawasan tempat tinggal kita. Kita sekarang kita boleh istilah zaman sekarang ni masuk ke kampung, masuk ke daerah, ya, atau masuk ke taman. Itu kawasan tempat kita tinggal, tak boleh lagi nak qasar. Kita sebaliknya kita kena tamam, ya. Jadi siapa yang nak qasar tu pulun. Pulun. Ya, tak ada masalah. Tak ada masalah. Ini satu yang dibolehkan. Ya, tapi sampai je kat kampung, kawasan tempat kita tinggal, katakan Taman Tun ni, sampai je kat Taman Tun dah tak boleh. Kalau di Sungai Buloh barangkali, atau dia uruf. Dia uruf maknanya apa yang difahami oleh adat setempat masyarakat. Ya, Damansara, Taman Tun ada beza tak? Ada orang, ini orang Damansara ni, ini orang Taman. Ada macam tu. Ini uruf. Damansara Selangor. Okey. Uruf, kembali kepada uruf. Ya, kalau hanya dipisahkan oleh satu langkah, dah masuk Damansara, Taman Tun, itu syarak, tidak ada bezanya. Ya. Baik, di sini soalan ketiga, kalau bila sapu kepala dalam wuduk, bila kita sapu ke belakang, perlu ke kita sapu ke depan balik? Kita kata itu sunnahnya. Daripada depan ke belakang, masuk ke depan balik, atau daripada belakang ke depan, ke belakang balik, itu sunnahnya. Tapi selama mana sudah disapu ke semua kepala itu, maka itulah sunnahnya. Ya. Baik, soalan yang terakhir,
adakah bulu kucing yang baik, ini soalan ni kena faham, tulisan dia tak berapa jelas. Baik, saya ingat cukup sekadar itu. Kita akhiri dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.